Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang latihan minda 1.1. Okay, latihan ni berada di dalam buku teks tingkatan 4 prinsip akaunan. Untuk video ni kita bincang teori. Okay, untuk latihan minda 1.1 ni lebih kepada teori. Okay, penting untuk belajar mengetahui fakta-fakta dalam buku untuk kita jawab soalan-soalan objektif dan juga soalan subjektif. Okey, dia membantu kita tak boleh tinggal soalan yang berbentuk fakta. Soalan pengiraan ni banyak menyumbang markah, tapi dalam masa yang sama soalan objektif juga kita kena kuasai. Okey, kita lihat soalan latihan minda nombor 1. Okey, kalau nak rujuk dia punya soalan ni boleh rujuk di muka surat 10. Okey, muka surat 10 buku teks. Okey, banding dan bezakan simpan kira dengan perakaunan. Okey, simpan kira adalah proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Okey, so kita tulis jawapan kat sini untuk mudah kita rujuk. Okey, simpan kira kalau perakaunan, perakaunan adalah mencakupi skup yang lebih luas, iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, menafsir, merancang dan menilai dan merumus. Okey, itulah perakaunan. Okey, so perakaunan prosesnya lebih banyak lah. Okey, bukan sekadar merekod saja, tapi juga dia menafsir. Okey, maklumat perakaunan tu ditafsirkan. Okey, untung atau rugi, nak buat keputusan dan sebagainya. Okey, soalan yang kedua, nyatakan sub bidang yang berkaitan dengan setiap pernyataan berikut. Kisah bidang perakaunan ada 4 semuanya. Iaitu perakaunan pengurusan, perakaunan kewangan, percukaian dan juga pengauditan. So dia bagi keterangan ni kita kena tentukan mana satu dia punya jawapan dia. Menyediakan belanjawan tunai bagi perniagaan. Belanjawan tunai ni digunakan oleh pihak pengurusan. Nak tengok dia punya berapa duit, berapa wang yang ada dalam perniagaan. So dia lebih kepada perakaunan pengurusan. So jawapannya adalah A ni adalah perakaunan pengurusan. Membuat yang B, membuat pelaporan mengikut piawaian MASB. MASB ni singkatan daripada Malaysian Accounting Standard Board, ataupun bahasa Melayu dia Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia, MASB. So jawapannya adalah, kalau ikut dia punya piawaian ni adalah perakaunan kewangan. Seterusnya, C memastikan pendapatan boleh cukai dihitung dengan betul. Kalau melibatkan percukaian, so dia di bawah percukaian. Sub bidang percukaian. Kemudian memeriksa setiap rekod kewangan disertakan dengan dokumen sumber. Untuk semak sama rekod tu salah atau betul. Direkod dengan
Integriti ke kita panggil sub bidang tu adalah pengauditan. Okey, pengauditan. Okey, seterusnya soalan 3. Okey, jawab soalan berikut secara ringkas. Apakah yang dimaksudkan dengan kitaran perakaunan? Okey, kitaran perakaunan ialah tata cara penyediaan rekod perakaunan bagi suatu tempoh perakaunan. Okey, maksudnya kita nak mula daripada mana untuk kita nak rekod perakaunan. Okey, bermula daripada dokumen sumber sehinggalah penyata kewangan. Okey, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 semuanya. Okey, ada 8 semuanya proses kitaran perakaunan. So dia punya jawapannya kita tulis seterusnya. Bincangkan kepentingan percukaian terhadap para pengguna kewangan. Okey, apakah kepentingan percukaian ni? Dia nak kira cukai perniagaan. Okey, individu yang bekerja pun ada cukai dia, tapi ada dia punya ni lah, berapa jumlah gaji yang dia dapat, pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Okey, kalau perniagaan pun dia ada dikenakan cukai. Okey, ada dia punya ni lah, ada angka minimum dia, okey, untuk dikenakan cukai. Kalau perniagaan kecil-kecilan tiada cukai. Okey, kalau yang besar ni, okey, yang perniagaan besar mempunyai ratusan ribu, okey, setiap tahun ratusan ribu dikenakan cukai oleh kerajaan. Kepentingan percukaiannya adalah menyatakan pendapat profesional. Percukaian ni adalah pihak yang mengira cukai. Dia bukan sekadar mengira cukai lah. So boleh kita bagi jawapan kat sini lah, menyatakan pendapat profesional terhadap penyata kewangan yang disediakan setelah rekod perakaunan kewangan diperiksa. Okey, seterusnya soalan okey, kita dah jawab yang ni. Nyatakan 4 kod etika yang perlu dipatuhi oleh seseorang accountant ketika menjalankan tugas. Okey, ada 5 semuanya. Okey, ada 5 kod etika yang perlu dipatuhi, iaitu kompetensi, okey, integriti, kerahsiaan, objektiviti dan juga profesional. Okey, okey, ada 5 semuanya. Okey, seterusnya. Okey, nyatakan 2 fungsi penubuhan MIA. Okey, MIA adalah singkatan daripada Malaysia Institute of Accountant. Okey, so apakah fungsi dia? Okey, MIA ni ada, okey, dalam buku teks tu ada 4 fungsi. Okey, menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli, kemudian menawarkan latihan, pelajaran dan peperiksaan kepada seseorang yang ingin menceburi profession perakaunan. Kemudian mengenakan peraturan atas amalan profession perakaunan. Okay, dan juga satu lagi ialah mempromosi dan mempopularkan profession perakaunan. So kita tulis 2 saja yang mudah kita ingat. Okey, terangkan kegunaan kitaran perakaunan terhadap perniagaan. Okey, apakah kegunaan? Okey, daripada kita ikut
dia punya aturan dia, okey, daripada awal hingga akhir, apakah dia punya kegunaan dia. Okey, so jawapannya ialah sebagai garis panduan kepada peniaga untuk menyediakan rekod-rekod perakaunan, okey, dalam satu tempoh perakaunan. Okey, garis panduan daripada mana nak mula. Okey, okey, seterusnya. Okey, F, huraikan implikasi jika tata cara penyediaan akaun tidak dipatuhi. Okey, maksudnya dia tak ikut flow dia, aturan dia. Okey, dia terus mula daripada ledger, terus buat penyata kedudukan kewangan. Okey, so apakah dia punya kesan dia. Okey, so kesannya ialah rekod-rekod kewangan tidak dapat disediakan dengan teratur dan sistematik. Ini akan menyukarkan proses penyediaan akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan perniagaan. Soalan seterusnya ialah, kita besarkan sikit, isikan ruang kosong dengan kod etika accountant profesional yang betul. Okay, tadi kita dah nampak, tadi kita pernah buat tadi 5 kod etika. Okay, yang ni dia minta 4, kita buat 5. Okay, kali ni dibagi penyataan, so kita kena jawab mana satu integriti, mana satu kompetensi. Okey, A, accountant perlu mematuhi piawaian yang ditetapkan dan melaksanakan tugas secara profesional. Okey, ini adalah yang paling tepat ialah sifat profesional. Okey, sifat profesional. Okay, kemudian accountant tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang diperolehi kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Okay, maklumat perakaunan ni kita tak boleh dedahkan secara umum, okay, kepada pihak-pihak tertentu saja yang boleh kita berikan. Okay, so dia adalah kod etika kerahsiaan. Okay, seterusnya, accountant perlu sentiasa menghayati nilai keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan tugasnya. Okay, dia tak boleh berat sebelah. Okay, mesti adil. Okay, bila adil ni dia lebih kepada objectivity. Okay, objectivity. Okay, itu jawapan dia. Okay, seterusnya, soalan yang kelima. Lengkapkan jadual berikut: pertubuhan perakaunan, kemudian apakah fungsi dia. Okay, kita lihat satu-satu. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia ataupun MASP, so dia punya peranan dia, kita ambil satu je lah. Okay, kalau ikut jawapan kat sini banyak sebenarnya, ada 4 sebenarnya. Okay, kita ambil satu saja. Okay, MASP adalah menggubal dan menerbitkan piawaian perakaunan. Okay, piawaian ni maksudnya apakah standard. Okay, contoh debit kredit kan, debit kredit macam mana laporan yang sepatutnya dibuat. Okay,
Okay, selain pada itu ialah menyemak dan membaiki piawaian perekonomian sedia ada, memperbaiki, bertindak, yang seterusnya bertindak sebagai penasihat kepada akaunten, kemudian menentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam penyediaan laporan kewangan. Itu tugas MASP. Seterusnya ialah MIA. MIA kita lihat dulu apa dia punya tugas dia, fungsi dia. Pertama ialah menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli, kemudian menawarkan latihan pelajaran dan peperiksaan kepada seseorang yang ingin menceburi profesi perakaunan, mengenakan peraturan dan amalan profesi perakaunan. Dan satu lagi lah mempromosi dan mempopularkan profesi perakaunan. So kita tulis satu je dulu, menentukan kelayakan seterusnya ialah Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia ataupun MICPA. MICPA dia punya sebelum ni dipanggil MACPA pada tahun 1958, tapi dia dah ubah jadi MICPA. So fungsinya ialah memajukan profesi perakaunan melalui latihan dan peperiksaan, kemudian melatih dan melahirkan akaunten bertauliah, dan satu lagi ialah melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam perakaunan. Kita ambil satu kat sini, melatih dan melahirkan akaunten bertauliah. MICPA. Yang terakhir ialah Association of Chartered Certified Accountant, ACCA. Fungsi dia yang biasa kita dengar ACCA lah. Biasa kita nak sambung belajar, kita akan sambung di mana universiti ataupun college yang ada usaha sama dengan ACCA untuk kita jadi accountant bertauliah. So fungsinya kat sini ialah memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajarnya sepanjang kerjaya dalam bidang perakaunan mereka. Memberi pendedahan, yang kedua ialah memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan dan etika dalam perakaunan. So peperiksaan tu lebih kepada inilah, memberikan pendedahan, peraturan macam mana akaun dia, macam mana dia punya cara nak sediakan. Juga ACCA ni juga sebenarnya dia antarabangsa lah. Dia punya ni berpusat di London, London di England. Kalau ahlinya lebih daripada 100,000, 150,000, pelajarnya lebih, dekat dengan 500,000, daripada 182 buah negara, termasuk Malaysia sendiri. ACCA ini juga dia ada peperiksaan dia, ada peperiksaan dia untuk kita nak jadi ni kan, untuk kita nak jadi accountant yang bertauliah. So kita ambil satu jawapan dia. Untuk latihan minda ni 1.1, kita dah selesai menjawab. Semoga bermanfaat lah.